Beberapa hari setelah berakhirnya perlawanan kelima dan perlawanan keenam dalam saingan Neo Equus League, tiba masanya untuk perlawanan ketujuh dan perlawanan ke-8 dalam saingan Neo Equus League dipertandingkan. Perlawanan ketujuh menyaksikan pasukan FC Barca menentang PSG dan perlawanan ke-8 menyaksikan pasukan Manchester City menentang pasukan Wolves. Disebabkan pada hari tersebut pasukan Boston Motion tak bermain, calon-calon belulak yang mewakili pasukan Boston Motion tengah berlatih di dalam bilik latihan pasukan mereka. Waktu tu, Hiyori tengah duduk dekat tepi padang latihan dan berkata kepada ahli sepasukannya dah tiba giliran mereka tak bermain dalam mana-mana perlawanan pada hari tersebut. Jadi mereka perlu menggunakan masa yang mereka ada untuk berlatih. Perlawanan terakhir mereka sebelum Neo Equus League tamat ialah mereka perlu menentang pasukan PSG. Perlawanan tersebut merupakan peluang terakhir mereka untuk menunjukkan nilai mereka kepada dunia. Dilihat, Raichi masih bergembira dengan nilai bidaan yang didapat sebanyak 18 juta, tapi dia cuba menyorokkan rasa gembira dia dengan buat-buat tak puas hati yang dia dapat nilai bidaan lebih rendah daripada nilai bidaan yang diterima oleh Hiyori. Namun Hiyori dapat mengesan Raichi sebenarnya berpuas hati dengan nilai yang dia dapat. Kurona langsung tak membantu Raichi mengingatkan calon belulak yang lain di mana ketika Raichi menerima tawaran 18 juta tersebut, dia memang gembira waktu tu. Yukimiya bertanya kepada Hiyori, pertolongan kau terhadap gol Isagi memang padu, ada sesuatu ke yang berlaku? Hiyori pun berkata, agaklah aku akhirnya dah faham dengan mentaliti belulak. Aku nak hasilkan penyerang terbaik dunia. Aku nak bermain bola sepak dengan pemain yang boleh faham dengan hantaran aku. Sejak aku dapat mentaliti ni, aku akan buang pemain yang tak pandai-pandai nak faham hantaran aku. Korang faham kan? Yukimiya sedar ayat Hiyori tersebut mengingatkan dia terhadap sahih. Pandangan tersebut disokong oleh Isagi. Raichi pun berkata kepada Hiyori, jadi sekarang kau akan bermain sebagai seorang pencipta permainan. Kiranya kau dah tak relevan lagi sebagai seorang penyerang. Hiyori pun berkata kepada Raichi, ikut suka hati korang lah nak fikir apa. Sekurang-kurangnya aku tak kena kecam dekat media sosial macam Isagi. Isagi tertanya-tanya apa yang cuba disampaikan oleh Hiyori, jadi Hiyori menunjukkan beberapa komen yang ada setelah berakhirnya pertarungan di antara pasukan Boston Motion menentang pasukan Wolves. Mereka tengok komen yang ada dan mereka baca satu komen ni. Isagi merupakan masa depan dalam pasukan Boston Motion. Kombinasi terbaik untuk barisan hadapan pasukan Boston Motion pada masa depan ialah gabungan Isagi dan Kaiser. Walaupun mereka masih tak matang, sering bergaduh serta menghalang satu sama lain, kalau mereka boleh memahami satu sama lain dan menyelaraskan permainan sesama mereka, mereka ada potensi untuk menjadi pasangan penyerang yang berbahaya di dunia. Dilihat, Isagi memang tak suka dengan komen tersebut. Raichi secara sinis merasakan komen tersebut ada betulnya. Isagi nampak akrab dengan Kaiser. Isagi menyuruh Raichi untuk diam. Dia lebih rela untuk mati daripada dia perlu bermain bersama Kaiser. Hiyori pun berkata kepada Isagi, jangan macam tu Isagi. Nama Kaisagi tengah popular bila melibatkan topi belulak sekarang ni. Kau nak dengar lagi tak? Kaisagi merupakan pasangan terbaik yang ada dalam Neo Equus League. Apabila Isagi mendengar komen tersebut, Isagi menyuruh Hiyori untuk berhenti baca komen yang melibatkan dia dengan Kaiser. Yukimiya bertanya kepada Isagi, kau memang benci sangat ke dengan pandangan tu? Lalu Raichi memberikan pandangan dia. Tak adalah, dia saja je tu. Nampak je macam dia tak suka, tapi dalam diam dia suka je sebenarnya tu. Dalam tengah Isagi kena bahan dengan Hiyori, Yukimiya dan Raichi, Kurona memberitahu kepada calon belulak yang lain bahawa dia nak pergi buat sesi latihan sendiri. Raichi bersetuju dengan tindakan Kurona sebab dia perlu menaikkan kemampuan dia dan meraih kedudukan yang lebih baik dalam carta nilai bidaan semasa. Hiyori merasakan perkara yang sama, lagipun nilai bidaan dia masih di tahap yang meragukan. Dia pun berada di tangga ke-18. Bagi Hiyori, kalau mereka tak berjaya mengakhiri saingan Neo Equus League di kedudukan 23 terbaik, usaha mereka akan jadi sia-sia. Mereka pun mula meninggalkan Isagi nak buat sesi latihan sendiri. Secara tiba-tiba, Igaguri datang menyapa Isagi. Dia tanya Isagi, dia ada masa ke tak? Isagi pun berkata kepada Igaguri, oh ada je, kenapa?
Igaguri pun berkata kepada Isagi, "Macam ni, kau tahu kan aku tak main sebarang perlawanan pun lagi. Jadi nilai aku sekarang masih kosong. Apa yang aku perlu buat untuk bertahan dalam projek Blue Lock? Maksud aku, kalau aku tak main dalam perlawanan seterusnya, perjalanan aku dalam projek Blue Lock habis macam tu je lah. Walaupun aku dah usaha sehabis baik, aku masih tak mampu bersaing dengan korang semua. Aku tahu aku kena paksa diri aku untuk membolehkan aku bermain, tapi semua orang dah dapat tawaran yang besar-besar. Kau ada nasihat tak untuk aku? Aku merayu dekat kau. Aku perlukan nasihat daripada kau, wahai Isagi yang hebat." Tetapi Isagi memberitahu kepada Igaguri yang dia tak tahu nak bagi nasihat apa, membuatkan Igaguri memaksa Isagi memikirkan sesuatu. Takkan tak ada langsung nasihat untuk dia. Jadi Isagi bertanya kepada Igaguri, "Boleh kau bagi tahu aku semula kenapa kau bermain bola sepak?" Igaguri pun berkata kepada Isagi, dia bermain bola sepak sebab dia tak nak ambil alih kuil keluarga dia. Igaguri merasakan alasan dia bermain bola sepak tak berapa nak padu kalau nak dibandingkan dengan yang lain. Orang lain punyalah nak jadi pemain terbaik dunia. Dia setakat tak nak ambil alih kuil keluarga dia je. Jadi Isagi katalah kepada Igaguri, "Bukankah alasan kau tu dah cukup? Semua orang termasuk diri aku akan fokus dan mengejar matlamat jangka masa pendek yang realistik yang boleh dicapai. Kau tak bolehlah nak bandingkan matlamat kau dengan matlamat orang lain. Kejarlah matlamat kau sehabis baik yang kau boleh. Itulah asas ego kita, satu ego yang unik yang hanya ada pada diri kau. Kau tak nak ambil alih kuil keluarga kau. Itu satu ego yang bagus, Igaguri. Teruskan berpegang dengan ego tersebut." Jadi bila Isagi cakap macam tu, Igaguri tahu apa yang perlu dia lakukan. Isagi pun berkata kepada Igaguri, "Aku tak bagi tahu kau lagi cadangan aku berkaitan latihan dan beberapa perkara yang penting lagi." Tapi Igaguri berkata kepada Isagi yang dia akan cari sendiri latihan apa yang sesuai untuk diri dia, dan dia berterima kasih kepada Isagi sebab bagi nasihat tersebut. Lalu Igaguri mendedahkan perkara yang terbuku di hati dia kepada Isagi, di mana dia berkata kepada Isagi, "Sejujurnya sewaktu kita bertemu sebelum permainan tanda menanda, aku tak terfikir yang kau bakal menjadi pemain yang bernilai 100 juta. Kau memang menakjubkan, Isagi. Aku perlu akui, kau memang menakjubkan." Membuatkan Isagi tertanya-tanya kenapa Igaguri secara tiba-tiba cakap macam tu kepada dia. Jadi Igaguri pun berkata, "Yelah, kedudukan awal kita pun berada di kedudukan dua terbawah. Aku 300, kau 299. Aku benci nak terima hakikat pasal perkara ni, tapi kau memang berada di jalan yang sepatutnya untuk menjadi pemain terbaik dunia. Untuk mengenang masa lampau, kau nak tak sikit takuan aku?" Isagi pun membalas kepada Igaguri, "Tak naklah, kecuali kalau kau nak tukar takuan kau dengan NATO aku." Tapi Igaguri mengakhiri perbualan dia bersama Isagi dengan ayat, "Tak apalah, aku tak berminat." Pada waktu yang sama, Kaiser berada di bilik latihan yang adanya sistem Blue Lock Man. Kaiser melakukan sesi latihan melibatkan kemampuan dia untuk merembat bola. Dilihat Kaiser bermonolog, "Aku menyertai Neo Egoist League untuk mengatasi Noe Noa. Pasukan utama Buster Motion direka bentuk untuk meningkatkan kemampuan Noe Noa. Apabila Noe Noa dah dapat tahta penyerang terbaik dunia, peluang untuk aku mencuri tempat dia sebagai penyerang yang menjadi harapan pasukan Buster Motion memang mustahil. Sebab tu, aku mahu menggunakan liga ini untuk mendapatkan tawaran kelab lain untuk keluar daripada pasukan Buster Motion. Plan aku untuk menjadi pemain terbaik dunia, aku dah berjaya mencapai langkah pertama dalam plan aku, tapi aku tak akan benarkan diri aku untuk pulang ke rumah dalam keadaan aku kalah dengan Isagi." Sambil dilihat Kaiser melepaskan geram dia dengan satu rembatan. Ness melihat Kaiser tengah melayani perasaan dia di sebalik latihan yang Kaiser tengah buat ketika itu. Di akhir chapter, Ness bermonolog, "Aku tahu kau boleh buat, Kaiser. Sejak dari hari tersebut, pada ketika aku dah berputus asa seperti apa yang kau rasa sekarang, kau muncul di hadapan aku dan mengajak aku bahawa tiada sesuatu yang mustahil." Dan chapter 241 pun tamat.